سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, pembuka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa. Ta'ala, dan sejauh mana kita bersedia untuk melaksanakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia selalu melakukan kerja berdasarkan pilihan hati dia, apa yang dia suka. Kadang-kadang kalau kita lihat contoh, walaupun zaman PKP ni kurang, PKPB kurang orang pergi masjid sebab ada had. Tapi kalau kita ingat renung, orang yang akan pergi masjid kurang yang akan berada di hadapan, di saf pertama, tapi suka berada di saf belakang. Ramai akan berada di tepi dinding, dekat dengan pintu. Walaupun saban kali diperingatkan keutamaan saf yang paling depan, sehingga kan imam terpaksa menunggu saf depan dipenuh terlebih dahulu. Kenapa? Kerana kita buat suatu kerja ikut suka kita, bukan ikut kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita akan melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan-amalan yang utama, sebenarnya banyak amalan-amalan yang utama, sebagaimana hadis yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah? Maka jawapan Rasulullah berbeza-beza menurut orang yang bertanya soalan. Dalam satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Rasulullah menyebut al-jihadu fi sabilillah.
Rasulullah menyebut birrul walidain, berjihad di jalan Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah kita meneliti satu hadis yang juga menyebut tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menyenangkan orang Islam, seorang Muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayar hutangnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, amalan yang disebut di sini yang paling dicintai oleh Allah ialah kita menyenangkan seorang Muslim. Berarti menyenangkan seorang yang lain daripada diri kita sendiri. Bahkan di sana ada satu aras yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aras yang menunjukkan level, ya, tabaqat, kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kedudukan seorang itu ini ditentukan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seorang kamu sehingga mencintai seorang lain, iaitu saudara kamu Muslim yang lain, seumpama kamu mencintai diri sendiri. Jadi menyenangkan seorang Muslim maknanya menyenangkan orang lain, seorang Muslim yang lain, memberikan kesenangan kepada mereka. Dan di antara bentuk kesenangan itu, walaupun Rasulullah sebut beberapa perkara, tapi antaranya mengatasi kesulitan seorang Muslim. Saya memilih hadis ini kerana pada hari ini kita berhadapan dengan macam-macam keadaan. Antaranya banjir, antaranya orang yang kena buang kerja kerana PKP, COVID-19. Hari ini ramai yang susah. Bukan sekadar orang-orang biasa, bahkan dalam banyak profession ramai yang terjejas sehingga dibuang kerja walaupun mereka memiliki tanggungan yang tinggi. Jadi sebab itu tajuk kali ini saya cuba bawa kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu mengatasi kesulitan. Dibuang kerja, hilang punca pendapatan adalah satu kesulitan. Dan antara kesulitan yang paling dekat terasa ialah menghilangkan kelaparan. Lapar, kan hilang, terpaksa ikat perut, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Rasulullah ikat perut dengan batu. Mungkin tak sampai keadaan yang sedemikian kepada sahabat atau rakan Muslim kita, tapi kelaparan itulah satu penyiksaan yang mana kalau kita bantu, dia akan mendapat kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir disebut dalam hadis ini ialah membayar hutang. Semua orang berhutang. Hari ini hutang sudah jadi lifestyle. Sebab itu kerajaan terpaksa membuat undang-undang mengangkat tahap bankrupt kepada 100,000 daripada 30,000. Orang ramai sangat kena dibankruptkan. Kesian, ditambah jadi 50,000, masih lagi ramai dibankruptkan.
Hari ini ditambah pada 100,000, dibankruptkan. Semuanya adalah kerana hutang. Sebab itu hutang adalah suatu yang perlu dijauhi. Jangan sampai dia melengkari dan mengikat diri kita. Sebab itu kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diselamatkan daripada ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang. Ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang. Hutang kejar sampai kita tak larat. Yang cari ialah alung. Dikalahkan hutang sebab kalahkan oleh hutang. Kadang-kadang terpaksa menghadapi situasi yang sangat mencemaskan. Dengan sebab itu membantu. Bahkan dalam Islam ada satu, kita katakan, sistem untuk membantu orang berhutang ni. Salah satunya ialah zakat. Dalam asnaf zakat itu ada orang yang berhutang, ya. Termasuk asnaf zakat, di mana orang berhutang, zakat boleh digunakan untuk membayar hutang orang yang terlibat. Semua ini adalah dalam rangka untuk menyenangkan seorang Muslim, menolong dan membantu seorang Muslim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis yang lain, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaqqat al-malaikatu ruhi rajuli mimman kana qablakum faqalu a'amiltu min al-khair shay'an qala la qalu tadhakkar qala kuntu adayinu an-nas fa'amuru fityani an yanziru al-mu'sira wa yatajawwazu عن الموسر قال الله عز وجل تجوزوا عنه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa malaikat bertemu dengan roh orang sebelum daripada kamu. Lalu mereka bertanya, pernahkah kamu berbuat baik? Lalu orang itu menjawab, tidak, saya tak pun buat baik. Mereka berkata, yakni malaikat berkata, cubalah ingat. Mana tahu ada. Jawabnya, dulu saya pernah memberi hutang kepada orang. Lantas ketika dia susah, saya beritahu kepada pembantu saya, tangguhkan pembayaran hutangnya kerana dia dalam kesusahan. Berikan kelonggaran kepadanya secukupnya. Lalu beliau melanjutkan, yakni Rasulullah melanjutkan, lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, berilah kelapangan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan memberikan kelapangan. Walaupun dalam hadis ini ada kaitan dengan hadis yang tadi, yang berkaitan dengan hutang, tapi memberikan kelapangan. Bermaksud kalau orang dalam kesempitan, memberikan kelapangan. Bagi orang yang berhutang, membayar hutang satu kelapangan. Ataupun kita tak mampu nak bayar hutang, tapi orang berhutang kita meringankan tempoh, melanjutkan tempoh itu, meringankan. Sudah mendapat satu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kelapangan di dalam kubur ataupun kelapangan di hari akhirat. Suka juga yang menyebut tentang suatu kisah yang disebut dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, berkenaan dengan aulawiyat, keutamaan, iaitu keutamaan dalam melakukan kerja, ibadah dan sebagainya, ya, fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Sebab fiqh keutamaanlah satu benda yang sangat penting bagi kita menimbang apa yang paling utama kita kerjakan dalam mengejar cita-cita. Contohnya dalam mengejar suatu benda yang kita nak dalam hidup, kita mesti ada perancangan. Maka nak mencapai perancangan itu, kita mesti buat benda yang pertama, yang kedua, langkah-langkah. Yang paling penting didahulukan, kemudian yang kedua penting.
Maka aulawiyat, fiqh aulawiyat itulah. Tapi dia menyebut antaranya ialah berkaitan dengan ibadah. Bagaimana dia memberi peringatan kepada rakan-rakan orang Arab. Yusuf Qaradawi orang Arab. Dia beri ingatan kepada rakan-rakan Arab. Sebab banyak sangat mereka ni, orang Arab ni kaya. Kekayaan mereka itu menyebabkan mereka ada kelapangan duit. Boleh pergi buat haji tiap-tiap tahun kalau kita katakan apa tu, kota membenarkan. Memanglah kalau kota yang 12,000 muassasah, kalau negara kita lah contohnya, tak ada peluang lah sebab sekali je. Tapi mungkin 50,000, mungkin 70,000 kota VIP mungkin boleh dapat. Itu mungkin situasi dalam negara kita. Tapi situasi luar negara kita tak tahu. Mungkin mereka lain. Kalau tidak pun pergi mengerjakan haji, mereka mengerjakan umrah, bermakna mereka membelanjakan satu jumlah yang sangat besar. Lalu Syekh Yusuf Qaradawi menyebut, bagaimana dalam kitab menyebut bagaimana seorang pelajar menemui gurunya untuk mengucapkan dan mendapatkan doa, mengucapkan selamat tinggal dan doa sempena dia nak pergi ke Mekah, nak pergi mengerjakan haji. Lalu gurunya berkata, bukankah engkau sudah pergi haji beberapa kali pada tahun yang lalu? Tahun-tahun yang dah lalu kamu dah pergi. Dia kata, ya. Kalau begitu, maukah kamu aku beritahu satu amalan yang kamu buat pahala lebih banyak daripada kamu pergi haji? Dalam arti kata di sini haji yang kedua, ketiga, keempat. Lebih baik amalan ini. Lalu orang itu pun berkata, ya, saya mahu tahu apakah amalan yang lebih baik itu, yang mana ganjarannya lebih baik daripada mengerjakan haji. Lalu jawab gurunya, kamu membantu orang yang dalam kesempitan, melapangkan kesusahan orang yang lain. Lalu dia berkata, tetapi hati saya begitu rindu kepada rumah Allah, begitu rindu untuk pergi mengerjakan haji. Lalu gurunya berbisik di telinganya, sesungguhnya dalam pendapatan kamu terdapat perkara yang meragukan. Lalu dia pun terkejut. Ya, kenapa? Kerana seseorang itu dikatakan begitu. Gurunya tak tahu dia bekerja sebagai apa, tetapi kecenderungannya melakukan ibadah menurut kegemaran, kesukaan hatinya, bukan kesukaan dan kecintaan Allah. Itu satu bahagian. Bahagian yang pertama ini iaitu dia buat satu amalan ikut suka hati dia. What he pleases. Apa yang dia suka, apa yang dia seronok. Padahal tujuan ibadah itu adalah untuk mendapat mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita melakukan ibadah? Tak lain dan tak bukan kerana nak mendapat kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seorang itu melakukan ibadah untuk mendapat kepuasan hati sendiri, sedangkan sudah ditunjukkan jalan untuk melakukan kebaikan, lebih baik, perkara yang lebih baik, yang lebih dicintai Allah, tiba-tiba dia pilih apa yang dia suka. Itu bahagian yang pertama. Kita buat, penting untuk kita buat suatu amalan berdasarkan senarai kepentingan yang Allah Ta'ala buat, yang Allah Ta'ala tentukan, bukan senarai kegembiraan hati kita. Yang pertama. Yang keduanya menyebut tentang besarnya ganjaran membantu orang dalam kesempitan, sehingga lebih baik daripada mengerjakan haji buat kali kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun haji yang pertama itu wajib, semua orang mesti berusaha untuk mengerjakan haji tersebut. Tapi haji yang kedua, ketiga, lalu Yusuf Qaradawi menyebut, rakan-rakan Arabku, rakan-rakan Muslimku, bantulah umat Islam di Afrika, kerana di sana
mereka dalam kelaparan. Agama mereka dibeli, akidah mereka dibeli kerana kesempitan hidup mereka. Sebab itu juga saya ambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadal fakru ay yakuna kufra. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Disebabkan kesusahan, kesempitan, pedihnya lapar, sakitnya lapar, sehingga orang sanggup tukar agama. Ini berlaku di Afrika. Ramai orang dibeli akidahnya. Bahkan Yusuf Qaradawi menyebut, bantulah saudara kamu di Indonesia yang mana agama mereka telah dibeli, akidah mereka dibeli kerana kesempitan hidup. Mungkin dalam negara kita mungkin ada, tapi Yusuf Qaradawi tak sebutlah. Yusuf Qaradawi sebut negara Afrika, bahkan disebut juga negara Indonesia. Kamu, kata Yusuf Qaradawi, membelanjakan berbilion-bilion, iaitu semua, bukan seorang, untuk mengerjakan ibadah sunat, iaitu umrah sunat, haji kedua ketiga sunat, dalam keadaan kamu hanya nak menyeronokkan diri kamu, tetapi bukan nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya dalam sebuah hadis yang saya tak baca matannya, ya, bahawa Nabi ditanya, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling disukai Allah, orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Seorang tu dia memberi manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat dia semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat yang sebenarnya yang paling besar ialah menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat yang paling utama, iaitu membawa kesedaran beragama kepada manusia. Walaupun membantu orang dengan memberi sedekah, pertolongan, mengeluarkan dia berkesempitan adalah utama, tetapi itu berkemungkinan menyelamatkan mereka di dunia saja. Orang lapar dapat kenyang. Kenyang itu ialah world reward, ya. Hasil yang kita dapat kecapi di dunia saja. Kenyang di dunia yang kita makan dari itu. Tetapi bagaimana kehidupan akhirat? Kalau kita bayangkan berapa ramai orang yang dilimpahkan kurnia rezeki yang melimpah ruah, kekayaan, boleh makan apa saja. Dia bukan setakat barbecue ayam, dia barbecue kambing, bukan saja barbecue kambing, bukan saja barbecue lembu, macam-macam binatang lagi mereka barbecue. Musang pun mereka barbecue, mungkin beruang pun mereka barbecue. Duit banyak. Apa mereka nak beli mereka boleh dapat. Gambaran senang mewahnya. Kalau kita hari ni contohnya kita beli kucing. Kucing tu pun ada status dia. Ada orang kata kucing kampung, ada orang kata kucing mahal sampai beribu-ribu. Ada orang lagi kaya beli harimau, beli singa. Itu kekayaan yang melimpah ruah, makan melimpah ruah. Tetapi adakah mereka ini selamat di hari akhirat nanti daripada kemurkaan Allah, selamat daripada api neraka? Itu yang sebenarnya paling utama. Kalaupun mereka makan sedap, badan mereka menjadi besar sihat, akhirnya apa yang dia makan itu akan menjadi tanah. Dia akan labur dengan apa yang dia makan. Sekejap saja. Makan malam ni, pagi esok dah buang. Bahkan badannya sendiri yang besar berketul, muscular besar, lengan besar pada kepala. Maknanya makan berkhasiat, buat exercise sebagainya. Senang, kaya, duit. Satu waktu ni, soon or later, lambat laun,
akan masuk ke tanah, jadi tanah juga. Tetapi bagaimana nasibnya di hari akhirat? Adakah dia akan selamat daripada kemurkaan Allah? Adakah dia akan selamat daripada api neraka? Sebab itu hendaklah kita sedari, antara benda yang paling bermanfaat kepada orang lain ialah membawa sinar kefahaman agama. Bukan setakat masuk agama Islam saja. Ya, masuk Islam adalah satu keselamatan. Sebab ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut, barang siapa yang ada kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Man akhirul kalam bi kalimati la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bukan bermakna dia nak mati last sekali sebut la ilaha illallah. Betul, dia boleh, kalau disebut itu betul. Tapi bukan itu saja maknanya. Kalau tak, kesianlah orang yang mati kena bom, tak sempat nak sebut la ilaha illallah. Kesianlah orang mati kena bunuh, tak sempat nak sebut la ilaha illallah, kena potong kepala dari belakang, tak sedar, tak sempat nak mengucap la ilaha illallah. Kesianlah dia. Maksud man akhirul kalam bi kalimati la ilaha illallah ialah orang yang dia mati dalam keadaan dia mengekalkan la ilaha illallah, keimanan itu. Itu maksudnya. Jadi dia akan masuk syurga. Tapi masuk syurga ni ada beza. Ada orang masuk awal, ada orang masuk tengah-tengah, ada orang masuk akhir. Yang masuk awal tu, dia laju umpama cahaya lajunya. Masuk sebelum orang lain dihisap lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mendedahkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhila min ummati yawmal qiyamah fil jannah bighairi hisabin wala adab. Allah Taala telah janji padaku bahawa akan masukkan umat aku pada hari kiamat nanti 70,000. Tertinggal satu, 70,000, 70,000 bighairi hisabin wala adabin, tanpa hisab, tanpa azab. Tak perlu hisab, tak perlu hitung, tak perlu kira, dan tak ada mengalami azab. Terus masuk syurga. Ulama kata mereka ni golongan as-sabiqun al-muqarrabun ataupun as-sabiqun al-awwalun. Ini ada dalam surah Al-Waqiah. Ya, dalam surah Al-Waqiah sebut ada 3 golongan. Ya. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan tangan kanan, berbahagialah golongan tangan kanan. Golongan tangan kiri, celakalah golongan tangan kiri. Golongan as-sabiqun yang mendahului, mereka akan mendahului dalam mendapat nikmat di sisi Allah. Mereka masuk dalam syurga, dihampirkan diri mereka, dihampirkan kepada Allah dalam syurga yang penuh nikmat. Lalu ulama ambil perkataan as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka dihampirkan kepada Allah, yang as-sabiqun al-muqarrabun 70,000 yang pertama. Itu nak menunjukkan golongan yang masuk syurga awal. Tak perlu hisab pun, maknanya awal, paling awal, selepas daripada nabi-nabi lah, selepas daripada para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tu kira distinguish lah, maknanya yang paling tak boleh nak kira lah, ya. Tapi ni yang dari kalangan manusia biasa, bukan nabi, mereka bukan calon-calon orang. Sebab 70,000 ni ramai sangat ke? Rakyat Malaysia pun dah 30 juta. Adakah kita boleh masuk 70,000 yang Nabi sebut tu? Sebab itu antara sahabatnya datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, doakan aku masuk 70,000 ni. Lalu Rasul kata, you are in. Ya, kamu masuk dalam 70,000 ni. Datang pula seorang lagi, ya Rasulullah, saya nak minta apa yang dia minta tadi, dia dapat, saya pun nak juga. So kata, kota dah habis dah. Dah habis. Hei, sahabat Nabi,
Nabi kata dah habis kota. Macam mana dengan kita agaknya? Maka ramai sahabat-sahabat yang bersedih. Lalu Nabi sebut tentang tambahan, ya, bersama dengan 1000 yang masuk tadi, dia tadi 70,000, bersama 1000 70,000. Maknanya 1000 tadi memberi syafaat kepada 70,000, iaitu seorang memberi syafaat kepada 70 orang. Itu kiraan matematik lah, tapi bukan begitu di sisi Allah. Tapi anggaran macam itulah, akan dibawa tarik 70,000 yang lain. Maknanya ada tambahan-tambahan. Tapi sudah pasti yang pertama itu mendahului list orang yang pertama masuk dalam syurga Allah SWT. Itu kemudian sikit, ya. Jadi itu nak cerita pasal orang masuk syurga pun ada. Ia berdasarkan kepada berapa banyak kebaikan, kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita buat. Kita katakan kecintaan Allah Taala, cinta kepada amalan kita buat, maka kita mendapat kelebihan-kelebihan. Kenapa orang tadi nah, ni pun boleh kaitkan juga. Kenapa orang tadi tu dia dapat 70,000 yang pertama tu, dipanggil as-sabiqunal muqarrabun tu? Apa amalan mereka? Lalu para ulama pun cerita mereka ni, sebab dalam Quran pun sebut kita kira nisbah, ya. Nisbah dia sebut dalam surah Al-Waqi'ah itu ialah sullatun minal awwalin, banyak dari kalangan 70 daripada kalangan as-sabiqun tadi itu adalah daripada orang-orang terdahulu, ya. Wa qalilum minal akhirin, tapi daripada orang-orang kemudian ni sikit je, orang-orang akhir zaman sikit saja. Ini pun ada khilaf ulama dalam tafsir, tapi kita ambil mudahlah. Zaman kita ambil tafsiran yang disetujui, disukai oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir. Disebut yang ramai itu adalah dari kalangan sahabat Nabi, orang yang hidup di awal. Sebab Nabi pun ada sebut kenapa mereka, ya, kenapa mereka utama. Kata Nabi SAW, khairun nasu qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah yang ada zamanku ini, iaitu sahabatku. Kemudian mereka yang menurutinya, iaitu at-tabi'in, ya. Kemudian zaman selepas itu, iaitu tabi'in. Kata ulama 300 tahun pertama dipanggil sebagai salaf. Mereka lah orang-orang yang terbaik. Bayangkanlah, kalau 70,000 tadi tu, sahabat Nabi pun ada dekat 200-300 ribu orang. Bayangkanlah, itu nak sebut lah. Tapi tadi kenapa nak sebut, kenapa mereka itu mendahului orang lain, orang dulu-dulu? Sebab mereka membawa manfaat kepada manusia lain dalam bentuk mereka yang pertama masuk Islam, lalu ramai orang ikut mereka. Kalau kita tanya suatu soalan, kita semayang kita ikut siapa? Oh, cikgu ajar, atau ayah ajar, atau mak ajar. Mak kita pula datang dari siapa? Oh, mak dia ajar, ataupun cikgu dia ajar. Cikgu pula cikgu dia ajar. Cikgu tu ajar, siapa ajar? Oh, datang cikgu, guru. Last siapa sampai ke siapa? Sahabat Nabi SAW. Selepas Rasulullah, sahabat datang dari Rasulullah, tapi sahabat ni, bayangkanlah, daripada seorang sahabat tu berapa pengikut dia? Kalau kita ambil ikut kira MLM, multi level marketing, ni ada kira ni ikut multi level marketing. Sahabat Nabi ni berapa kaki dia? Kaki kanan, kaki kiri, kaki tengah, kaki depan. Memang 2 kaki dia, tapi maksudnya dalam MLM kan dia ada kan kaki-kaki dia. Semua aktif, semua semayang, semua dapat kat dia. Siapa yang man dalla al khair ka fa'ili, siapa yang menunjukkan satu amal baik menjadi dalil pada orang lain, ikut orang lain ikut, dia dapat pahala orang yang buat tadi, ya, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tadi. Kalau kau tak ada orang yang ikut nanti, oh saya tak dapat, nanti orang lain dapat. Tak, dia dapat apa dia buat, tapi Allah Ta'ala replicate, Allah Ta'ala bagi satu lagi pahala yang sama kepada orang lain. Maknanya seolah-olahnya Allah Ta'ala photostat satu pahala lain bagi kat dia. Sama, photostat kan sama, sama bagi orang lain, tanpa mengurangkan apa yang ada pada dia. Sebab dia mendahulukan kebaikan, menunjukkan jalan. Bayangkanlah kita dapat Islam hari ini, siapa punya kerja Islam hari ini kalau bukan generasi yang terdahulu yang bawa Islam pada kita, generasi sahabat.
Kita tak tahu generasi bila sampai Islam kat kita. Kita tahu daripada mana. Tapi bayangkan orang Malaysia ni, kalau ikut sejarah dia, masuk Islam sebab raja masuk Islam. Sultan Muzaffar Shah Parameswara, dia masuk Islam. Sebab masuk Islam sebab tengok pedagang Arab semayang, lepas tu akhlak dia baik, dia masuk Islam. Orang yang pertama pedagang Arab tu pahala banyak mana. Kemudian dia masuk Islam, Sultan masuk Islam, Sultan Muzaffar Shah Parameswara. Jadi rakyat semua masuk Islam. Berapa banyak Muzaffar Shah dapat pahala? Sebab apa? Sebab dia memberi manfaat pada orang. Ini manfaat yang paling besar ni, agama. Sayang kalau kita tengok kita ada kesempatan tapi kita tak ambil kesempatan. Contohnya, kita ada anak tapi kita tak bagi agama pada anak. Kita bagi harta, kita bagi dia badan besar, kita bagi sihat, bagi tilam 12 inci untuk badan semata, tapi untuk akhiratnya. Sedangkan kalau kita bagi agama kepada anak kita, apa yang anak kita dapat daripada kita agama tu, dia akan sampai kepada anak dia, cucu kita, cicit kita. Sampai hari akhirat, dah berapa lapis tu, dia berkembang-kembang, mungkin juga kita akan dapat ganjaran yang besar berdasarkan kerana kita bermanfaat pada orang lain. Ni masalahnya, kadang-kadang ayah yang menyusahkan isteri dan anak. Maknanya kita menyusahkan orang lain. Kadang suami tu dia susahkan isteri dia. Zaman bikin TikTok pergi kerja, duduk blackout je. Lepas tu tom yam satu, kopi satu, tak bergerak depan TV. Kan menyusahkan orang lain. Mungkin banyak kesusahan-kesusahan lain. Itu gambaran saja. Maknanya bermanfaat orang lain, agama. Sebab itu mereka menduduk senarai yang terawal, senarai yang terdahulu, ya, dalam golongan yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu bermanfaat pada orang lain, ya. Kemudian disebut juga orang yang paling disukai Allah ialah paling bermanfaat pada orang lain. Amalan, tadi orang yang paling disukai Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah kegembiraan yang engkau hadirkan buat seorang Muslim. Tadi kita sebut tentang yang utama manfaat ialah agama. Kemudian banyaklah manfaat-manfaat yang lain. Kita dapat pahala juga. Gambaran contohnya, kalau saya pernah bagi kuliah kat masjid, saya tengok masjid tu tak ada air untuk orang minum. Orang datang, kadang-kadang orang luar datang, kan? Orang daripada kiralah musafir lah, orang musafir. Kadang-kadang dahaga singgah masjid nak sembahyang, dahaga nak tengok kiri kanan tak ada air. Saya kata kalau orang masjid ni nak mendahului orang lain dalam memberikan kita katakan manfaat kepada orang lain dan mendapat pula ganjaran yang besar, belilah satu water filter. Tak boleh kempen lah, tak boleh sebut nama, nanti jadi kempen. Belilah filter, orang pun minum air tu. Setiap orang datang dapat pahala. Lalu orang lain pun tengok, dia buat, aku pun nak buat juga. Takkan dia seorang nak pahala. Buat satu tak cukup, buat dua. Masjid ramai orang, lepas 2, 3. Pahala orang pertama ni dapat berapa banyak orang minum, orang kedua ikut tu, orang yang pertama dapat pahala daripada orang kedua yang ikut. Berapa banyak orang minum daripada mesin yang kedua tu, orang pertama tetap dapat walaupun tak minum daripada mesin yang pertama. Itu ganjaran. Jadi orang pun buat wakaf telaga contohnya dekat Kemboja. Saya tak tahulah Muslim ada buat ke tak, tapi mungkin ada buat dekat kira telaga dekat Cambodia, susah air, dekat Afrika ke mana ke. Jadi itu kita katakan memberi manfaat pada orang lain dan dapat ganjaran yang besar, ya. Agama, kemudian lain-lain ikutlah yang lain tu, kemudahan yang lain, ya. Amalan yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau hadirkan buat seorang Muslim. Engkau angkat kesusahan yang menimpanya, engkau lansaikan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dengan aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu urusannya,
Aku lebih suka daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Hadis riwayat At-Tabarani. Nabi kata yang last tu, yang paling tersentuh tu, aku berjalan dengan seorang sahabat tu untuk menyenangkan dia tu, nak memenuhi keperluan dia ataupun mengiringi pergi mana-mana. Dia kata, jom, aku ada nak beli barang lah, tolong teman aku. Menyenangkan dia pergi tu. Kata Rasulullah, aku lebih sukai daripada beriktikaf. Sekali je pergi tu, sekali mungkin sejam, 2 jam. Aku lebih sukai daripada beriktikaf sebulan di masjid. Bayangkanlah Allah penjual iktikaf di masjid. Tapi Nabi kata, teman saudara. Ini suatu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak banyak hadis-hadis yang saya bacakan pada hari ini adalah yang pertama, memberi manfaat pada manusia, membantu manusia, mengeluarkan manusia daripada kesempitan. Semua ini ada kaitan dengan tolong orang. Ya. Sebenarnya kita kena faham, kita tolong orang adalah untuk tolong diri kita sendiri. Kalau kita faham tolong orang, aku bagi RM10, melepas hari ni ada orang lalu minta sedekah, kita bagi RM10, alah, melepas aku nak beli barang, contohnya. Sebab kita nampak ganjaran dunia. Sedangkan dengan membantu orang lain ni, syaratnya ikhlas. Ikhlas tak mesti RM5 saja, tapi yang pertama kita sebut contoh tadi, ikhlas, kita dapat pahala. Bagi orang yang tak ada duit, kesian dahulu. Dia boleh bantu dengan tenaga dan bantu dengan nasihat. Tenaga juga lah, tenaga air liur, dia mulut lidah. Tapi otot yang ada kat lidah ni tak pernah penat. Kalau bantu angkat barang, melengat, penat. Daripada pagi sampai petang angkat bungkus barang masuk dalam van, hantar orang banjir, tolong banjir, mungkin penat. Tapi lidah dia tak penat. Sebab tu orang berceramah, dia boleh bercakap berjam-jam, dia tak penat. Ya. Tapi nasihat itu juga amalan yang tak penat pun dianggap sebagai membantu. Ya, nasihat itu. Sebab tu bahkan dikaitkan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya ulang, apa yang kita nak tegaskan pada pagi ini ialah kita yang pertama nak menjadi insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insan yang terbaik. Walaupun Allah Taala jadikan manusia ni memang terbaik berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Walaupun ada yang mengotori mereka dengan sifat kebinatangan, lebih teruk daripada binatang. Kesian binatang tu dapat tempias dia. Binatang kau sebenarnya dia lebih teruk daripada binatang. Sampai itu kedudukannya. Tapi yang paling penting ialah kita cari kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, dengan sebab kemuliaan itu bukan kemuliaan dari sisi manusia, tapi kemuliaan dari sisi Allah. Ini yang akan membantu kita di akhirat. Macam mana nak dapat kemuliaan ni? Keutamaan sisi Allah, masuk syurga awal daripada orang lain, memberi kelapangan pada orang lain, membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu yang pertama, selamatkan dia dunia akhirat. Agamalah yang dapat menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Ya. Agamalah yang dapat menyelamatkan dunia akhirat. Kita orang Islam hidup beragama ni sentiasa. Ya. Masa senang kita ikut agama, masa susah ikut agama. Masa tak ada COVID-19 kita ikut agama, masa ada COVID-19 kita ikut agama. Masa ada apa-apa keadaan pun kita kena ikut agama. Ya, jadi agama yang pertama. Kemudian datanglah benda-benda yang lain yang berbentuk keperluan manusia. Kemudahan, tak bentuk kemudahan pada manusia. Ya, kita bersihkan jalan dan sebagainya. Bahkan buang benda yang menyakitkan di jalan raya juga dianggap sebagai cabang daripada iman. Ya.
buang benda daripada jalan raya, batu, paku, sampah. Ini pakat buang sampah kat jalan raya. Patutnya kita buang benda yang menyakitkan daripada jalan raya itu tak ada keimanan. Jadi sebab apa? Memudahkan orang lain. Jadi Rasulullah sebut memudahkan orang lain itu ialah antaranya kau hilangkan kesusahan dia, kau beri makan pada dia, kenyangkan dia, engkau bayar hutang dia. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu kita buat. Jadi akhirnya kita ingat bahawa sebanyak mana kebaikan yang kita buat itu limardatillah, untuk dapat redha Allah, iaitu ikhlaskan diri. Mudah-mudahan dia akan jadi bekalan kepada kita untuk menuju jalan yang panjang, jalan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada Muslim Care kerana menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah ataupun kuliah pada pagi ini yang pertamanya. Dan saya juga menjemput rakan-rakan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, jika ada yang sudi untuk membantu, kita baru sebut pasal bantu tadi, maka hubungi Muslim Care untuk memberi bantuan, sama ada bentuk wang ringgit, barang. Ni mesti banyak nak bantu. Orang selimut, tadi saya tengok dekat bawah tadi ada comforter banyak. Tapi janganlah pula hantar yang second hand yang buruk pula, nanti penuh dengan baju buruk. Okey. Jadi mudah-mudahan kerja yang dilakukan di sini di Muslim Care diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang membantu juga dapat sama-sama menyenangkan orang lain, memudahkan orang lain. Sekali yang baik dari Allah, lemah dari diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih